Kita akan baca hadis yang ke-12. Ini cerita yang pasal ni lah. Pasal jariah. Jariah iaitu hamba lah, hamba wanita lah, hamba wanita. Termasuk dalam keterangan dia. Okey. Apa pun kita start baca hadis yang ke-12 untuk kita tutup bacaan hadis noh. Mana hari ni dua ya. Pak cik pun tak mau hari tu sebelum ni pak cik baca 3. Ya, 3. Tapi kalau 3 pun kalau terlampau banyak pun kan. Kita tak tahu yang mana satu. Kan? Lala kita terlupa tiga tu. Nah, jadi pak cik baca dua, no. Dua pendek, no, pendek. Hadis pendek. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebatang tiang daripada nur di hadapan arasy ilahi. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka tiang itu bergoyang. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, berhentilah, kan? Kata dekat ni, tiang tu. Tiang itu berkata, dengan izin Allah Tuhan tu, tiang tu boleh berkata-kata. Bagaimana aku akan berhenti sedangkan orang yang mengucap kalimah itu belum lagi diampunkan. Maka Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Maka tiang itu berhenti dengan serta-merta. Hadis riwayat Bazzar. Keterangan ulama hadis telah mempertikaikan mengenai kedudukan hadis ini. Namun Allamah Sayyuti rahmatullahi alaih telah menulis bahawa hadis ini telah diriwayatkan melalui banyak sanad dengan lafaz yang berbeza. Dalam setengah riwayat terdapat tambahan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa ini Allah SWT, aku ni Allah SWT. Allah SWT yang berfirman, aku itu Allah memberi taufik kepada lidah seseorang hamba untuk mengucapkan kalimah thayyibah supaya aku iaitu Allah mengampuninya. Alangkah luasnya rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia sendiri yang memberi taufik, kemudian dia iaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi keampunan untuk menyempurnakan rahmat dan kurniaannya. Allah yang bagi taufik untuk lidah kita dapat berzikir la ilaha illallah, dan Allah juga mengampunkan. Nampak tak kerahimanan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi taufik. Allah yang bagi taufik untuk kita berzikir, kan? Supaya Allah ampunkan dosa Allah. Maha pengasihnya Allah, maha rahimnya Allah SWT. Allah beri taufik untuk kita dapat zikir la ilallah untuk Allah ampunkan dosa. Apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Memang inilah. Kita kena banyak bersyukurlah bagi kita. Sampai macam tu. Allah punya sayang kita. Sayang pada hamba Allah. Sifat kerahimanan Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT memang kita tak boleh bayangkan banding dengan kasih sayang kita sesama manusia. Ulama beritahu tu, kata memang kita tak boleh nak imagine kasih sayang Allah pada makhluknya. Jadi kita terus pergi ke satu kisah yang masyhur tentang Hazrat Atuk rahmatullahi alaih. Ulama lah. Bahawa pada suatu ketika beliau pergi ke pasar. Di sana beliau melihat seorang jariah iaitu hamba perempuan yang kurang siuman sedang dijual. Beliau membeli jariah itu. Apabila sebagian malam berlalu, maka jariah itu bangun lalu mengambil wuduk dan mulai mendirikan solat. Keadaannya dalam solat ialah ia menangis dengan terisak-isak, kemudian lalu berkata, wahai Tuhanku, demi cintamu terhadapku, kasihanilah aku. Setelah Atuk radhiyallahu rahmatullahi alaih, Hazrat Atuk rahmatullahi alaih mendengar kata-kata jariah itu, lalu beliau berkata, wahai jariah, katakanlah, wahai Tuhanku, demi cintaku terhadapmu. Wahai Tuhanku, demi cintaku terhadapmu.
bukan terbalik, bukan terbalik. Mendengar kata-kata Hazrat Atur radhiyallahu rahmatullah alaih itu, dia meradang lalu berkata, demi Allah SWT, jika dia iaitu Allah SWT tidak mencintaiku, maka sudah tentu dia tidak akan membiarkan kamu nyenyak tidur sedangkan aku dibangunkannya untuk beribadat kepadanya. Kemudian dia membaca beberapa rangkap syair yang berbunyi, kegelisahan terhimpun dan hati terhangus, sabar mulai terpisah dan air mata berlinangan. Bagaimana boleh merasai ketenteraman bagi seseorang yang sudah tidak tenang kerana telah diserang oleh cinta dan rindu. Wahai Tuhanku, jika ada sesuatu yang membebaskan aku darinya, maka kurniakanlah kepada aku selama aku masih hidup. Itu syair daripada beliau, daripada Jariyah. Selanjutnya dia berkata, wahai Allah SWT, kini telah terbongkar segala rahsia antaramu denganku. Oleh itu, panggillah aku ke sisimu. Kemudian dia menjerit lalu meninggal dunia. Terdapat banyak lagi peristiwa seumpama ini. Jelas bahawa tanpa taufik daripada Allah SWT, maka satu perkara pun tidak akan dapat dilakukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Suraqallahul azim. Artinya, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT, Tuhan yang memelihara dan mentakbir seluruh alam. Surah At-Tawbir ayat yang ke-29. Semoga kita dapat amalkan zikir kalimah la ilaha illallah setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kita sehingga kita akhir hayat kita, dan dapat kita zikir setiap masa dalam setiap hari itu, dalam setiap hari itu. Dan kalau tak mampu, Tok beritahu kita tetapkanlah, sebab kita tak mampu kan. Duduk saja kita boleh zikir, kita tak mampu. Kalau lah kita tak mampu, kita kita tetapkan sehari berapa ratus, dan contohnya 100. Tok pakcik showkan 100, selawat 100, istighfar 100. Jadi benda tu mudah ya. Kita pun tak beban. Kalau rasa beban juga 100 itu, kita bahagi subuh 50, ataupun asar 50, ataupun maghrib. Itu pula benda kita. Jadi sehari itu dapat 100. Jadi maknanya memang kita buat macam rutin lah. Nak tak nak kita kena buat, susah tak susah kita kena buat, kan. Jadi insya-Allah kita akan dapat istiqamah. Macam tadi ada yang tanya kan, macam mana untuk istiqamah. Jadi kita buat sikit-sikit, tapi janji tiap-tiap hari kita boleh buat. Dia tak bebankan, daripada kita buat ad hoc tiap-tiap hari buat beribu-ribu kan. Nak pula dapat lalas kita tak dapat buat langsung. Terasa Aziza Syira bagi gift tak henti macam-macam. Tak relax kata. Terima kasih, moga dipermudah. Semoga moga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberkati rezeki yang diterima oleh Allah SWT, dan diberkati umur agar dapat beribadat tak sia-sialah umur kita, diberkati, dapat beramal dengan masa yang diberi oleh Allah SWT, insya-Allah. Amin. Okey, itu yang kalau boleh nak dapat istiqamah. Kita nak dapat istiqamah ya, kira tiap-tiap hari kita boleh buat, walaupun sikit tak apa, kan. Banyak kita dengar ustaz-ustaz kan cerita tentang pengalaman ada seorang ustaz dia mandikan mayat. Dia mandikan mayat, disuruh mandikan mayat. Dia rasa mayat tu ringan, angkat ringan. Dia tak
apa kalau tengok dari segi apa ni lah tubuh jasad tu, kalau nak ikut dia berat lah kan, berat lah ikut keadaan ni kan, keadaan bentuk tubuh ni dia ringan, macam ringan, semua ringan. Tanya kan sebab apa? Ada amalan. Anak dia kata memang ada amalan. Amalan tak bukan amalan apa, bukan terlampau banyak amalan, satu amalan. Tapi yang penting dia istiqamah satu amalan. Sunnah pun macam tu. Nah, sunnah kalau kita tak boleh buat ni kan, apa tak mampu buat banyak, kita buat satu sunnah. Macam pakcik cuma buat ni. Yang ni pakcik tak akan tinggal. Nah, tutup kepala kan. Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun tak mampu nak pakai serban kan. Tak mampu nak pakai serban sebab apa? Sebab kalau pakcik pakai serban, serban nanti orang tanya hukum, jenuh pakcik nak kena jawab kan. Sebab kita di sini macam ni. Di sini bila kita pakai serban, orang ingat kita orang alim lah. Yang tu masalah. Kalau di negara-negara seperti seperti di India, Pakistan, pakai serban tu macam biasa. Macam kita pakai songkok. Orang dia orang tanya tu sunnah. Tak semesti dia pandai dari segi hukum apa kan. Dia orang takkan ni lah, tak tanya kan. Semua dia jadi macam ni, tapi di Malaysia dia lain sikit. Lain sikit. Kalau kita pakai serban, ini mesti tok guru tu start lah. Tak. Dia selalu macam kalau dia orang punya mindset kan. Kita punya orang Melayu punya mindset, bila pakai ni orang ingat tok guru jenuh lah. Kena tanya hukum kan. Hukum jenuh dia nak menjawab kan. Jenuh kan. Takut orang boring lah. Tanya tak tahu. Dah tak tahu lah. Tu tanya pula. Selalu kalau yang standard tu orang takkan tanya. Orang tanya yang pelik-pelik tu. Yang pelik-pelik tu yang kita jarang dengar kan. Jarang dengar. Yang jarang berlaku kan. Yang tu orang nak tahu kan. Kalau lain semua orang dah tahu dah. Standard orang dah tahu dah kan. Sembayang Zuhur berapa rakaat semua orang dah tahu dah kan. Ni sembayang tak tahu lah. Dia jadi susah nak jawab. Jadi Ustaz Muhazzad kata haram. Sebab dia tengok keadaan satu-satu tempat tu. Kalau semua orang ingat kalau pakai serban ni, orang ingat orang akan terfikir ulama, setiap orang pakai ni ulama, itu dah jadi takut timbul fitnah. Kita nak pakai untuk sunnah kan. Tapi bila kita pakai and then orang nak tanya ni lah kan. Lepas tu kalau tak jawab dia jadi fitnah pula. Seolah macam dia jadi fitnah pada orang-orang ni lah. Tok guru kan. Orang Malaysia dia jadi macam mana tau dia. Tok guru Malaysia ni tak tahu hukum. Sudah kan. Kita dah timbulkan fitnah. Jadi macam Ustaz Muhazzad kata jatuh haram. Kalau keadaan negara atau tempat satu-satu tu yang bila kita pakai serban akan memfitnahkan ni lah. Ataupun menjatuhkan maruah ni lah tok guru kan. Tapi kalau macam di satu-satu tempat bila pakai tu tak ada masalah, semua orang faham itu sunnah, disunatkan. Kalau boleh digalakkan. Tu yang pakcik tahu lah daripada Ustaz Muhazzad. Itu clear kan. Memang Ustaz pakcik pun terkejut kan. Bila sebab ni akan timbul fitnah. Wallahu a'lam bisawab lah. Itu tak tahulah kot ada pendapat ustaz lain kata boleh, itu wallahu alam lah. Sebab hukum ni dia ada kias, ada pendapat, beberapa pendapat lah. Kan beberapa pendapat. Kita boleh tengok yang mana satu lah yang sesuai dengan keadaan. Ada mazhab lagi kan. Jadi hukum ni. Tapi kalau macam bidang usuluddin ataupun tentang sifat 20 itu semua sepakat. Dia tak ada khilaf kan. Semua sama. Semua tak ada pendapat berbeza-beza daripada sifat 20 tu. Sifat 20. Kalau kita belajar usuluddin, kalau kita belajar fiqh, ustaz akan bagi beberapa pendapat lah. Beberapa pendapat. Tapi yang ni selok kita kena faham, bila kita amalkan mazhab Syafi'i, kita kena
amalkan Syafi'i semua. No? Kita jangan campur-campur. Kita jangan campur sah Hanafi kan. Bila ambil sembahyang ikut Hanafi, bila itikaf masjid kita ikut Hanafi kan. Tak boleh. Dia kena semua kena sama mazhab. Nah, macam kita ikut mazhab Syafi'i, semua kita kena ikut cara mazhab Syafi'i. Jangan kita campur-campur. No? Campur-campur. Allah SWT. Ada orang tanya. Tadi tentang hantu raya ni, Dia hantu raya ni, tadi ada orang cerita tentang hantu raya kan. Allah, banyak ramai orang pakcik nak cerita ni. Selalu kalau orang tak ramai pakcik tak cerita. 56 pakcik pending. Kalau tak ramai orang pakcik cerita sebab yang benda-benda gaib ni, benda-benda gaib kan, benda-benda alam-alam jin ni kalau tak ramai pakcik cerita, ni ramai tak ramai. Kalau ramai dia banyak ni nanti banyak orang kan, banyak fikir, no? Tapi sebenarnya macam ni, hantu raya ni, hantu raya sebenarnya istilah tu, hantu tu istilah manusia yang buat, no? Macam tadi siapa tu, boleh tak saya tahu lebih detail pada pak cik? Tentang apa tu, no? Nurulati, no? Nak tahu. Okey, nak tahu boleh. Boleh. Kalau pakcik boleh jawab, tak boleh jawab, KRV lah. No? Yang mana pakcik belajar daripada Tok Guru, pakcik akan share. No? Itu cara kita share lah apa yang kita belajar. No? Macam hantu raya ni, dia nama hantu raya tu orang Melayu yang bagi. Kan? Tapi yang pakcik tahu, sebenarnya dia, yang hantu raya tu dia bukan hantu sebenarnya. Hantu. Orang Melayu yang buah nama hantu. Macam hantu raya ni, dia adalah satu golongan jin, dan tu